guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam OBTV. Jadi seperti biasa, OBTV akan kongsikan dua kisah-kisah menarik yang berlaku sepanjang minggu ni. Jadi Ash, kita nak kongsi mengenai apa tu? Kisah yang pertama mengenai seorang lelaki ni, dia membakar rumahnya sendiri. Teruk betul. Sampai bakar rumah? Iya, dan story yang kedua apa dia, Nasha? Story yang kedua kita nak kongsikan mengenai Johan mengajar anak dia tapi dapat kecaman daripada netizen pula. Jadi kalau nak tahu pasal apa, jom kita layan OBTV. Okey guys, berita pertama OBTV minggu ini, seperti kita semua sedia maklum, Nasha, kebersihan sangatlah penting. Kalau contohnya kalau saya nak jumpa apa orang kata tu wanita yang saya minat kan, mesti saya akan jaga saya punya penampilan, dan paling penting adalah kebersihan atau orang putih kata hygiene lah, betul tak? Tengah sibuk pasal COVID-19 lagi kan, betul, lagilah betul. Kita ni perlu jaga kebersihan. Jadi tapi bila cakap pasal benda ni, setengah orang masih lagi tak pentingkan pasal kebersihan ni. Betul. Dan cakap pasal topik ni pula, kita nak kongsi di mana ada seorang lelaki ni sebenarnya sampai dia bakar rumah dia sendiri. Sebab apa dia bakar tu, Ash? Kalau penonton di rumah nak tahu, seorang lelaki di Britain dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun selepas bertindak membakar rumahnya sendiri ketika anak lelaki dan anak saudaranya masih berada di rumah di tingkat atas, Nasha. Jadi memetik daripada laporan daripada Mirror UK, Alan Warrior berumur 53 tahun ni bertindak untuk nak membakar kediamannya selepas dia mengadu tentang keadaan rumahnya yang sebenarnya agak bersipah. Jadi kemudian pada hari yang sama, Warrior dia menghantar mesej kepada anak perempuan dia. Dia beritahu kata laluan akaun bank dia. Selain bagi tahu yang dia nak menamatkan semuanya. Wow. Tapi of course lah, anak dia takkanlah fikir macam ayah dia nak buat benda yang pelik-pelik kan. Tapi ternyata sangkaannya meleset. Warrior kemudian membakar rumah mereka dan anak lelakinya itu cuba untuk memadamkan api yang sedang merebak, namun semuanya sudah terlambat, Nasha. Ya, dan ketika polis tiba jadi lokasi kejadian, didapati kebakaran bermula daripada ruang tamu. Berpunca daripada Warrior yang telah memulakan kebakaran dengan membakar kotak. Itulah dia. Setelah api berjaya dipadamkan, Warrior dibawa ke hospital kerana mengalami masalah pernafasan akibat menyedut asap dia bakar. Dia yang masuk hospital, Nasha. Pasal-pasal. Warrior ni kemudian ditahan di Mahkamah Leeds Crown dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. 3 tahun. Dan diperintahkan membayar denda sebanyak £190 ataupun RM1,000. Tak pasal-pasal Itulah, nasib baik macam tak adalah banyak sangat, tapi still lah kena penjara 3 tahun kan. Tak pasal-pasal. Tak sangka disebabkan rumah bersepah je, satu keluarga sekarang ni tak tahulah duduk kat mana kan. Itulah. Agak-agak diorang duduk kat mana. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Isu ni dia memang hangat diperkatakan sekarang ni dekat dalam media sosial, iaitu mengenai pelawak terkenal Johan. Dengan cerita ramai yang tak berapa nak setuju dengan cara Johan ni dia mengajar anaknya. Awak rasa macam mana? Apa pendapat awak? Saya rasa saya macam secara peribadilah saya tak nak komen lah kan, sebab setiap ibu bapa ada cara mereka masing-masing untuk mengajar atau membentuk anak-anak mereka. Katanya mereka mempunyai 6 orang anak yang setiap seorangnya mempunyai karakter yang berbeza-beza. Of course lah, lain orang lain lah personality dia kan. Itulah itu. Dan kata Ozlin, yang mana baik kita ikutlah. Betul, orang kata dan kita judge daripada social media, kita tak tahu kan. Selain itu, Ozlin turut menambah bahawa anak sulungnya yang berusia 18 tahun juga mendapat layanan yang lain. Tidak seperti cara Ozlin dan Johan layan adik-adik dia. Seperti ibu bapa yang lain, mereka juga mahukan yang terbaik buat anak-anak mereka. Ialah parents mana yang tak mahu tengok anak mereka berjaya, betul tak? Ya, betul tu. Dan dalam pada masa tu, Ozlin turut diajukan perasaannya apabila dia melihat anak-anak ini dimarahi oleh Johan. Katanya dia rasa dia tengok perkara tu positif je. Apa yang terjadi dekat anak-anak dia. Ialah apa yang Johan lakukan, of course untuk yang terbaik kepada anak-anak dia kan. Takkanlah nak marah saja, nak pukul-pukul macam tu je. Mestilah ada sebab. Itulah, macam kita katakan tadi, setiap orang mempunyai cara masing-masing. Bersifat tegas tidak bermaksud seorang ibu bapa atau parents tu tak menyayangi anak mereka. Okay guys, berita OBTV yang pertama, kita nak kongsikan mengenai ada seorang pelakon ni yang bernama Wan Sharmila. Sekarang ni tengah hangat diperkatakan kononnya pelakon tu merupakan wanita misteri yang memeluk anak Shu'aib iaitu Talita dalam sebuah video. Awak ada tengok tak video tu? Saya tak tengok lah, Nasha, sebab saya kurang sikit layan Instagram dan juga TikTok ni. Tapi kan baru-baru ini Ibu Shu'aib dikenali Ami Salmi 22, nama akaun TikTok dia lah, bersama Wan Sharmila di laman TikTok. Mereka juga dilihat begitu mesra ketika berada di majlis tahlil Allahyarhamah Siti Sarah. Jadi apa yang menarik perhatian netizen ialah dekat ruangan caption yang ditulis oleh ibu pelawak tu.
seperti memberi macam hint mengenai status terbaru anaknya. Bagaimanapun pelakon berusia 41 tahun itu tidak mahu mengulas lebih lanjut berhubung perkara tersebut kerana bimbang ia akan menjadi salah faham. Mungkin diorang hanyalah kawan saja juga kan. Jadi selepas topik itu tular, Ibu Syuib iaitu Salamiah berkata kehadiran Wan Syamila ataupun lebih dikenali sebagai Lala hanya sekadar memenuhi jemputannya sebagai tetamu ketika majlis tahlil tersebut. Katanya dia tak ada masalah pun kalau nak dekatkan anaknya dengan Lala tu, tapi apa-apa keputusan pun of course terletak di tangan Syuib lah. Terletak kepada tuan badannya sendiri kan. Tambah Salamiah, soal jodoh Syuib biarlah dia yang tentukan sebab dia anak kahwin bukannya mak dia kan. Dia enggan masuk campur sebab dia akan melalui kehidupan itu nanti. Namun sebagai ibu dia sentiasa mendoakan agar dia bertemu wanita yang baik dan mampu menjaga dia dan juga keluarganya. Dengan anak dia semua kan. Jadi Salamiah turut berkata bahawa dia senang je bersama dengan Lala. Walau bagaimanapun Salamiah mengatakan masih terlalu awal untuk nak berbincang mengenai soal jodoh ni. Pasal pengganti ni. Jadi soal jodoh ni kita serahkan kepada Allah sahaja. Betul tu Nasha. Soal jodoh tu biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Orang kata He knows best. Kami pasti ramai yang mendoakan kebahagiaan Syuib. Bukan Syuib saja, malah ramai juga pasti akan mendoakan kebahagiaan Wan Syamila. Betul? Betul. Amin, amin. Okey guys, berita yang seterusnya, filem seram Pengabdi Setan 2 yang baru saja ditayangkan di panggung sudah menjadi fenomena di Malaysia dan juga Indonesia. Bukan sahaja di Twitter, ramai juga yang bercerita mengenai filem seram itu di Facebook pun ramai juga kan. Dan nak tanyalah Nasha, awak dah tengok ke belum? Saya tak sempat lagi nak tengok. Tapi dengan cerita filem ni memang cukup seram sampai kan ada yang tercampak kasut dekat dalam wayang tu. Risau betul Filem arahan pengarah terkenal Joko Anwar itu menjalankan penggambaran di rumah Pangsa Puri yang sudah lama tidak didiami yang terletak di Sumber Arta Bekasi. Iaitu tempat tu terletak 30 km daripada Jakarta, Indonesia. Lokasi rumah Pangsa Puri itu tular kerana terdapat beberapa content creator ataupun ada beberapa selebriti media sosial yang jumpa kediaman terbabit dan dari sejak daripada tu orang ramai berpusu-pusu datang ke rumah berkenaan. Apa dia orang buat kat rumah tu? Of course lah, tadi awak kata content creator, nak buat content lah. Dan tujuan mereka selain daripada buat content, diorang juga nak ambil gambar lah. Boleh hashtag Pengabdi Setan 2 kan. Itulah dia. Dan selain itu juga Nasha, mungkin juga mereka ke sana untuk mendapat experience macam mana rasa seramnya berada di Pangsa Puri tersebut. Sampai macam tu sekali diorang sanggup untuk nak buat konten. Jadi menurut seorang petugas di kawasan parkir, mereka datang pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad dan bimbang akan berlakunya kerasukan kerana bangunan tu dah lama tak berpenghuni. Berani betul lah diorang ni kan. So siapa yang pergi tu balik rumah jangan lupa untuk basuh kaki, baca doa banyak-banyak lah sebab kita tak tahu. Okey guys, untuk berita OBTV yang pertama ni kita nak cerita pasal scammer. Kalau kita tengok scammer dekat Malaysia ni bagaikan pepatah Melayu, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Berleluasa sekarang ni. Jadi orang kata ada yang nombor tak dikenali tu cuba untuk scam dan menipu orang ramai. Yes, memang orang kata bahayalah scam ni. Betul tu Pes. Tapi kisah kali ni bukan scam daripada kaki tangan bank, tetapi daripada seorang wanita dengan cerita dia scam sampai berbelas lelaki. Kisah ni berlaku di Shanghai, China, di mana seorang model telah pun ditahan polis kerana dia telah didakwa menipu ramai lelaki. Ramai yang dah kena scam dengan dia. Walaupun dia ni sebenarnya dah berkahwin dan mempunyai seorang anak yang berusia lebih 2 tahun. Dan kalau nak tahu, wanita yang dikenali dengan nama Wu ini dah mula menjalin hubungan dengan ramai lelaki sejak dari tahun 2017. Ya, dan lebih teruk lagi, Wu ni berpura-pura bersetuju untuk berkahwin dengan kesemua lelaki. Dia tak tinggal seorang pun. Dan apabila mengetahui Gerard sudah mula mengena, apa lagi Wu mulalah langkah dia seterusnya. Dia mula perlahan-lahan meminta wang daripada semua mangsa dia. Berani Berani. Dan hasil soal siasat sebenarnya kan Pes, Wu ni dia menipu dan berkata yang dia memerlukan wang untuk macam bapanya dah tua, ada penyakit kanser yang tu pertama. Dan dia juga ada cakap untuk menjamin wang tersebut kepada abangnya yang nak membeli apartmen. Ini yang kelakar. Dan juga
juga menjamin sepupunya untuk keluar daripada penjara. Semua masalah lah, memang banyak alasan dia. Tapi lama kelamaan sebenarnya sesetengah daripada mereka dah macam sedar dan mensyaki yang macam Wu ni ada helah. Dan kerana dia cuba mengelak apabila diminta untuk mendaftar perkahwinan mereka. Kira duit nak, kahwin tak nak. Dan akhirnya Wu telah berjaya ditangkap oleh polis apabila salah seorang daripada mangsanya bertindak untuk melaporkan aktiviti penipuannya kepada pihak berkuasa. Dan macam mak kata patah lah Pika, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Baiklah, daripada kisah kena scam kita beralih ke story yang seterusnya Pika. Kali ni kita nak cakap pasal benda yang agak sweet, agak manis, tapi pada masa yang sama ada rasa sedih juga Pika. Sedih ada rasa sedih juga. Sebelum tu saya nak tanya Pika lah. Kalau sekarang Pika dah bersuami kan, tapi dululah waktu single mingle available dulu kan, kalau berpisah dengan boyfriend time tu, nak tanyalah, adakah Pika akan kuat untuk datang ke majlis dia yang seterusnya, majlis tunang ke, majlis kahwin ke? Saya rasa tak lah kot. Walaupun berpisah dengan cara yang baik? Sebab apa? Sebab saya rasa tu hanyalah masa silam. Biarlah kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Lagi satu kan, saya nak menjagalah hati bakal isteri dia yang baru tu. Macam tu lah kan. Tapi nak cerita pasal kahwin-kahwin ni kenapa tu Faiz? Sebab kita nak story pasal seorang wanita ni nak dijadikan cerita. Dia dikatakan meluahkan rasa syukur Pika. Syukur kenapa? Rasa syukur sebab bekas suaminya dah menemui pasangan teman hidup yang mampu membahagiakannya. Gitu. Kita dapat lihat momen di mana dalam video tu Pika, kita dapat lihat momen wanita ini menyarungkan cincin tunang di jari manis calon teman hidup baru bekas suaminya itu. Dan katanya kami sekeluarga bekas isteri rasa happy dan syukur sangat dapat lihat bekas suami sudah bertemu teman hidup yang cantik dan baik Pika. Betul tu, saya setuju sebab apa, mungkin wanita itu akan bertemu dengan cinta hatinya. Mungkin nanti bekas suami pula support dia kan. Kita tak tahu macam mana support tu. Tapi bukan bekas suami yang sarungkan balik cincin bukan. Mungkin dah tolong basuh periuk ke apa. Okey, sekian saja OBTV untuk kali ini. Untuk baca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Dan kalau anda nak tengok banyak lagi video yang menarik, boleh ke YouTube Oh Bulan Official. Dan jangan lupa juga untuk follow akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Ya, betul tu. Dan sekali lagi kita nak ingatkan penonton di rumah, OBTV biasa seperti biasa setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Dan dengan itu saya Patch Mono, saya Syafiqah Saimi. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.